Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Kabar rewak, waras? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka pada hari ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun dalam rancangan kaunselor anda Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Cikgu Abdul Muiz bin Muhammad Rusli. Saya bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor. Murid-murid sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat ke tu? Buat apa tu? Kan? Baik, murid-murid, sekolah rendah yang cikgu sayangi. Apabila kita bercerita tentang masalah, mungkin ada antara kita yang rasakan bahawa PKP ini macam satu masalah. Tak seronok, tak best. Yelah kan, sebab kita ni dah rindu sangat nak duduk dekat sekolah, nak jumpa kawan-kawan, nak belajar dengan cikgu. Pakai baju putih, seluar biru kan? Tapi tak boleh. Nak buat macam mana? Mesti kita rasa stresnya. Mesti kita rasa tak best. Mesti rasa tak seronok. Dapat main dengan kawan-kawan dan macam-macam lagi. Tetapi murid-murid sekalian, percayalah, apa yang cikgu nak sampaikan dekat sini ialah ujian ini sebenarnya merupakan satu peluang dan ruang kepada kita untuk jadi lebih baik dan hebat. Faham tak apa yang saya nak sampaikan? Baik, macam ni murid-murid sekalian. Cikgu nak tanya, siapa yang dekat sini yang tengah menonton ni kan? Bila habis sahaja kelas, ni dekat sekolah lah ya, habis sahaja kelas, kemudian dia cepat lari jumpa cikgu. Cikgu, saya nak tanya, saya tak faham cikgu. Ada tak yang tanya macam tu? Saya yakin dan pasti tak ramai yang tanya macam tu kan? Tapi murid-murid sekalian, kalau waktu PDPR sekarang ni, murid-murid boleh tanya cikgu tau. Kan? Katakan habis kelas, habis Google Meet, habis buat latihan dan sebagainya, ada yang tak faham. Murid-murid boleh telefon cikgu. Cikgu, saya tak faham. Boleh tak cikgu ajar? InsyaAllah cikgu akan ajar. Itulah yang saya namakan peluang dan ruang untuk kita jadi lebih berjaya. Kalau kita lihat masalah itu sebagai satu masalah, maka itulah yang akan kita nampak. Tetapi kalau kita tukarkan masalah itu kepada peluang dan ruang, insya-Allah adik-adik akan berjaya. Gunakanlah masa yang ada, gunakanlah peluang yang ada. Sebab saya yakin kalau kita dah buka sekolah nanti, kita pun malu nak jumpa cikgu. Betul tak? Ingat ya, kalau tak faham, tanya cikgu. Baik murid-murid sekalian, saya tahu bila kita rasa masalah, kita rasa terbeban, kita rasa burn out, rasa tak nak buat kerja sekolah, tak nak. Ingatlah murid-murid sekalian ini adalah merupakan satu ujian. Saya teringat kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi murid-murid sekalian, inilah namanya ujian. Bila kita sebut tentang ujian, apa yang terbayang di fikiran adik-adik? Ialah kena baca buku, kena hafal, kena buat latihan. Sebab apa? Sebab nak periksa. Baik, cuba adik bayangkan. Andailah adik berjaya harungi ujian, apa yang adik-adik akan dapat? Apa yang murid-murid akan dapat? Murid-murid akan berjaya, dapat nombor 1, kemudian naik atas pentas, salam cikgu, dapat hadiah. Mak ayah pun bangga. Seronok tak? Dah tentu seronok kan? Inilah juga sama dengan ujian yang Allah bagi. Baik, cikgu nak datangkan satu cerita berkenaan dengan haiwan ni. Nampak tak gambar ni? Haiwan ni siapa nama dia? Apa nama haiwan ni? Inilah kita namakan sebagai landak laut. Nampak tak duri-duri yang ada pada haiwan ni?
Kan? Nampak tak? Bentuk dia pun tak berapa cantik kan? Warnanya pun tak cantik. Gelap aja. Tak menarik langsung. Kalau kita tengok duri-duri itu, saya yakinlah mungkin duri-duri ini akan menyukarkan pergerakan dia. Kan? Dia nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Dia tak ada tangan lagi kan? Jadi murid-murid sekalian, kesian landak laut ini. Mesti dia akan rasa sedih sebab dia seekor landak laut. Tetapi murid-murid sekalian, cuba bayangkan bagaimana sekiranya datang seekor ikan hiu yang sangat besar, kemudian ikan hiu itu buka mulut dia dan makan landak laut itu. Apa jadi? Adakah landak laut itu akan mati? No. Dah tentu tidak. Bayangkan kalau landak laut itu keraskan dia punya duri-duri itu. Kemudian landak laut itu pun berenang dalam mulut ikan Jaws tu. Apa akan jadi pada ikan tu? Dah tentulah ikan itu akan sakit. Silap-silap ikan hiu itu mungkin akan mati. Nampak tak murid-murid sekalian? Duri yang disangkakan sebagai beban, duri yang disangkakan sebagai yang mungkin menyusahkan, duri yang mungkin rasa macam rimasnya dengan duri ini, akhirnya duri itulah yang menyelamatkan diri dia daripada dimakan oleh ikan hiu. Itulah yang saya nak analogikan dengan ujian kita. Kadang-kadang kita rasa ujian ini macam menyusahkan, menyesakkan dada kita. Rasa macam nak buat apa pun tak boleh. Cuba adik bayang, kalau adik pergi main dengan kawan-kawan, kan, main basikal, peluk-peluk kawan, apa akan jadi? Kita tak tahu, mungkin kita akan dijangkiti. Na'udzubillah min zalik. Nampak tak? Itulah ujian. Bila kita diuji, kita berjaya melepasi ujian itu, insya-Allah kita akan berjaya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, saya nak kongsikan kepada adik-adik sekalian berkenaan dengan belajar semasa PKP. Belajar semasa PKP ini, dia ibarat seperti satu perlawanan yang mendebarkan. Sama ada kita berjaya ataupun gagal. Baik, saya sangat tahu sebab saya sendiri ada anak-anak di sekolah rendah. Baik murid-murid sekalian, apabila kita bercerita tentang belajar menggunakan gadget, saya yakin dan pasti ada antara kita ni berbelah bagi. Sama ada nak belajar ataupun nak main telefon. Macam mana nak buat tu? Baik murid-murid sekalian, suka sangat untuk cikgu kongsikan kepada murid-murid sekalian. Sekiranya kita nak main telefon, boleh tak kalau kita habiskan dulu kerja sekolah kita? Kita buat kerja sekolah yang cikgu bagi, kita isi Google Form yang cikgu beri, kita masuk Google Meet yang cikgu buat, kita buat semua kerja yang cikgu arahkan, lepas tu baru boleh kita main game. Betul, saya tahu. Penat, letih, tak best, tak syok. Tapi kita kena hadap juga benda tu adik-adik sekalian. Takkan kita tak nak belajar, betul tak? Betul kan? Kita belajar juga sikit-sikit. Mudah-mudahan insya-Allah satu hari nanti, bila sekolah dah buka, baru kita belajar bersungguh-sungguh. Kita cuba baiki apa yang kita telah tertinggal sebelum ini. Boleh ke boleh adik-adik sekalian? Baik, suka untuk saya kongsikan juga. Bila kita bercerita tentang belajar di rumah ini, perkara pertama yang perlu kita buat ialah kita perlu datangkan semangat nak belajar. Adik-adik sekalian, saya tahu lepas main subuh mesti ramai yang tidur balik kan? Baik murid-murid sekalian, kalaulah ditanya, cikgu, macam mana nak datangkan rasa nak datang sekolah tu, mood datang sekolah tu? Mudah sahaja. Bangun subuh, siap-siap, lepas main subuh, mandi, bersihkan diri, pakai minyak rambut, sikat kemas-kemas, pakai baju yang bersih. Kalau nak semangat lagi, pakai baju sekolah. Yelah kan, kita sempat pakai baju sekolah beberapa bulan sahaja. Lepas tu, dah cuti. Nanti bila nak buka sekolah, baju sekolah dah tak muat kan? Daripada baju sekolah tu tak digunakan, kita pakai ajalah dekat rumah. Boleh ke? Boleh kan? Tak ada masalah kan?
Bila kita pakai baju sekolah, kita siap-siap dalam keadaan cantik, dalam keadaan kemas, kita akan rasa lebih bersemangat. Betul tak? Bila dah bersemangat, barulah kita akan rasa lebih kuat untuk belajar. Baik murid-murid sekalian, perkara pertama yang kita kena buat bila kita nak belajar ialah tolong semak jadual belajar. Sebab apa murid-murid sekalian? Bila kita semak jadual belajar, kita akan lebih mudah faham apa yang cikgu nak ajar. Maksudnya, kita lebih bersedia. Okey, kita tahu esok ada subjek matematik, esok ada subjek sains, esok ada subjek bahasa Melayu. Kita siapkan buku, kita letak atas meja. Jadi kita rasa lebih semangat berbanding daripada kita bangun pukul 9 pagi dengan tak mandi, aldio basi meleleh, pakai baju tidur, rambut tak sikat, kita hadap kerja sekolah. Rasa tak semangat, mood kita sendiri pun tak datang. Jadi murid-murid sekalian, tolong semak jadual belajar, siapkan buku atas meja, esok kita nak belajar. InsyaAllah kita akan lebih semangat. Seterusnya murid-murid sekalian, yang kedua, maklumkan kepada penjaga. Mak, ayah, esok saya ada kelas matematik. Boleh tak mak ayah kejutkan saya awal-awal? InsyaAllah mak ayah akan kejutkan. Sebab apa? Sebab anak ni rasa semangat nak belajar. Katakan, kalau mak minta tolong, apa nak kena buat? Adakah kita kena melawan cakap mak? Apa ni mak? Tak boleh. Saya nak kena belajar. Tak. Kita kena ikut cakap mak. Tapi dalam pada masa yang sama, kita bagi tahu mak. Mak, saya ada kelas matematik. Boleh tak kalau saya buat kerja yang mak bagi ni selepas habis belajar? Saya yakin mak-mak insya-Allah akan faham. Yang penting kita nak belajar. Ingat murid-murid sekalian, tolong bagi tahu mak ayah tentang kerja kita. Kalau mak ayah minta tolong, tolonglah dulu, kemudian siapkan kerja. Ataupun kita siapkan kerja dulu, barulah kita tolong mak ayah. Seterusnya murid-murid sekalian, bila kita dah belajar secara dalam talian, sama ada Google Meet dan sebagainya, janganlah tutup kamera. Sebab apa? Ini berkait dengan adab. Apa maksud adab ni murid-murid sekalian? Ada antara pelajar, saya tahu ada antara pelajar, bila Google Meet dia pasang kamera, kemudian dia tak ada pun dekat telefon dia. Dia pergi mana, dia pergi sana sini, pergi main, pergi makan dan sebagainya. Paling tak best sekali lah bila dia on Google Meet, dia tidur. Dia tidur murid-murid sekalian. Kesian kan? Inilah yang saya katakan tentang adab. Belajar subjek agama Islam, kemudian kita tak pakai baju, pakai pula seluar pendek, kita baring, tidur, menunggu kalau bila masa kelas nak habis. Nampak tak murid-murid sekalian? Adabnya tak ada. Bila adab tak ada, susahlah ilmu nak masuk. Faham tak? Faham murid-murid sekalian ya? Ingat tau, bila kita belajar, perkara pertama yang kita kena beri tumpuan ialah tentang adab. Sebab apa? Sebab bila kita belajar ini, Allah akan lorongkan jalan kemudahan kepada kita menuju ke mana? Menuju ke syurga. Ingat murid-murid sekalian, bila kita berada di taman-taman ilmu, ialah kan kita belajar secara talian pun, kita masih lagi dikira sebagai taman-taman ilmu. Bila kita berada di dalam taman-taman ilmu, malaikat akan menaungi kita. Malaikat akan menjaga kita. Sebab itu, bila kita nak belajar, kita disunatkan untuk baca doa. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita baca doa, kita akan dipermudahkan. Seterusnya murid-murid sekalian, bila kita berada dalam Google Meet sebagainya kan, kita kenalah tutup mikrofon. Kamera buka tapi mikrofon tutup. Supaya apa? Tidaklah mengganggu cikgu. Risau-risau nanti kan bila tak tutup mikrofon, mak panggil kita, Muiz, tolong basuh pinggan. Satu kelas semua dengar. Mesti semua ketawakan kita kan. Muiz kena basuh pinggan, Muiz kena basuh pinggan. Malu tak? Sangat malu. Jadi murid-murid sekalian, tutup mikrofon.
supaya kalau kita bercakap, kawan-kawan tak dengar, cikgu-cikgu pun tak dengar. Yang penting, jangan pula tutup mikrofon cikgu. Kalau tutup mikrofon cikgu, cikgu aja kita pun tak dengar. Seronok cikgu kita tak dengar apa cakap cikgu. Mana boleh, penat cikgu tu cakap kan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, yang keempat, bila kita nak belajar, carilah tempat yang sesuai. Jangan pula kita belajar belakang ni pintu. Pintu okey lagi. Pintu bilik air, bayangkan kan, kita belajar pasang kamera. Tiba-tiba abang kita keluar bilik air, tak pakai baju, kan malu kan. Kalau boleh, carilah dinding yang belakangnya dinding. Kalau kita buka kamera, tak nampak pun orang belakang. Nampak dinding, nampak muka kita sahaja. Itu juga salah satu adab untuk belajar. Cari tempat yang sesuai. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, membelakangkan dinding. Paling tidak pun kita duduklah dekat dalam bilik kita. Katakan kalau tak ada line, macam mana cikgu? Mudah sahaja. Carilah tempat yang ada line, walaupun dekat luar. Okey, baik. Murid-murid sekalian, seterusnya, buatlah kerja yang cikgu bagi. Ingat, latihan inilah yang membuatkan kita lebih faham apa yang cikgu ajar. Kadang-kadang kita rasa penatlah nak buat kerja rumah, penatlah nak buat latihan. Jangan. Betul, kita akan rasa penat sebab kita banyak sangat belajar. Jangan tak buat langsung. Boleh buat, katakan kalau tak nak buat hari ini, buatlah esok ataupun buatlah ujung minggu. Tapi kalau buat ujung minggu, makin lama makin banyaklah kerja sekolah yang cikgu bagi. Kan memenatkan kita, kan kita akan rasa terbeban. Bila kita buat kerja sekolah, insya-Allah kita akan lebih faham, dan yang paling penting, kita akan lebih pandai. Pandai anak-anak murid yang berada di rumah sekarang ni. Baik, bila kita bercerita tentang belajar dan sebagainya, semua ini berkait dengan pilihan. Pilihan itu terletak di tangan siapa? Pilihan itu terletak di tangan kita lah. Janganlah kita mengeluh kan. Bila kita diuji ni, saya dah sebut dah tadi kan, ujian ini sebenarnya meningkatkan keimanan kita. Jangan kita mengeluh dengan ujian, kerana ujian itulah yang membuatkan kita lebih kuat, kita lebih baik, dan kita lebih hebat daripada sebelumnya. Cikgu, kalau saya ada banyak benda nak kena buat ni, saya nak kena buat yang mana dulu? Suka sangat untuk saya kongsikan kepada murid-murid sekalian satu konsep yang kita namakan sebagai utamakan yang lebih utama. Okey, apa sebenarnya yang saya nak kongsikan? Baik, sekiranya kita ada banyak benda yang kita nak buat, kita kena susun benda-benda itu. Perkara-perkara itu kita kena susun. Supaya apa? Supaya kita tak rasa serabut. Mak suruh buat ni, cikgu suruh buat ni, ayah suruh buat itu, abang suruh buat itu, adik suruh buat ni. Pening kepala, saya stres cikgu. Macam mana saya nak buat? Susun kerja yang kita nak kena buat mengikut keutamaan. Utamakan yang lebih utama. Katakan, saya bagi satu contoh. Apa yang perlu kita buat? Do it now. Antaranya ialah belajar, buat kerja sekolah, Google Meet. Yang kedua, kita letak dalam kolom do it later. Apa itu do it later? Kan, do it later ni contohnya macam jawab telefon. Kan, kawan kita telefon, sabar, nanti kita akan jawab. Itu kita letakkan dalam do it later. Okey, kemudian do it next. Apa itu do it next? Do it next ni ialah kita akan buat nanti. Contohnya apa? Kita nak ikut mak pergi pasar, kan? Kita nak beli barang makanan. Ingat, last kali ialah delete. Maksud delete itu ialah kita padam terus. Nanti habis semua benda yang kita
rancang tu dah selesai, barulah kita buat. Faham murid-murid sekalian? Kalau kita rasa serabut, kita rasa emosi tak stabil, kerana banyak benda yang kita nak kena buat, jangan lupa buat 4 kotak ni. Do it now, do it later, do it next, dan akhir sekali delete. InsyaAllah bila kita tahu urus masa, kita tahu kita nak susun apa perkara yang kita nak buat, saya yakin dan pasti InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang, kita akan rasa lebih selesa, dan yang penting InsyaAllah kita akan rasa lebih berjaya. Baik murid-murid sekalian, saya kira setakat ini sahaja perkongsian saya. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi, terutamanya kepada murid-murid sekolah rendah yang sedang menonton saya ini. Bahagikan masa antara untuk belajar dengan main telefon. Jangan campur adukkan. Kalau tidak, kita tidak akan berjaya. Baik, setakat ini saja. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.